أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang kami tidak tahu, dan tolong beri ingatlah kepada kami seandainya kami ini di kalangan hamba-Mu yang lupa. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pertama sekali yang dimuliakan imam yang bertugas, tuan pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan peluang masa untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Bila sebut peringatan ini, dia ada dua. Ayah-ayah sekalian dan ibu, fadzakir ini, peringatan ni iaitulah diambil daripada sumber Al-Quran. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Kepada siapa? Kepada manusia semuanya. Kenapa? Allah Ta'ala kata, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan yang diambil daripada dua sumber, Al-Quran dan hadis, ini memberikan kebaikan, manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan itu pertama basyirah wa nadhirah. Yang pertama, berita-berita gembira. Kepada siapa? Orang yang beriman. Kan berikan peringatan berita gembira. Allah kata, kepada siapa? Orang yang beriman. Siapa? Kita lah. Orang yang beriman ni, apa janji dia? Janji Allah, mereka akan diberikan ganjaran syurga sekiranya mereka taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan untuk orang beriman. Adapun peringatan untuk orang kafir ialah nadhirah. Berita-berita berbentuk peringatan, ancaman kepada orang yang kufur, yang mereka tidak patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Mereka akan diazab oleh Allah SWT sekiranya mereka tidak bertaubat. Itu Allah Ta'ala kata peringatan. Jadi kita dalam majlis ilmu ini ialah peringatan, az-zikrah. Sebab itu kita disebut di dalam kitab Al-Azkar li Imam Nawawi, yang mana Al-Imam Nawawi menyebutkan bahawa Syekh Atha'illah menyatakan bahawa zikr ini ialah sama ada zikir tadi berlaku dengan lisan, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, takbir, tahmid, tasbih dan sebagainya. Tetapi zikir ini juga difahami tadi, iaitulah setiap perbuatan yang kita lakukan, yang mana perbuatan yang kita lakukan tadi ialah untuk mendekatkan kita untuk mentaati perintah Allah SWT. Maka itu juga dinamakan zikrullah. Jadi kalau kita duduk ni pun ialah kerana apa? Niat kita ialah untuk kita dapat
peringatan untuk kita tadi bekerja, taat, buat perkara-perkara yang Allah perintah, maka ianya juga adalah ibadat. Sebab itu dalam menuntut ilmu juga, ianya lebih utama. Sebelum kita nak melaksanakan apa juga ibadat, maka pertamanya ilmu itu menjadi perkara yang utama. Jadi untuk mengesahkan supaya kita tahu syarat sah dia, syarat diterimanya ibadat kita yang lakukan ini, ataupun ibadat tadi yang diberitahu iaitulah amal-amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita tengok dalam muka surat 25 dalam kitab Jawi, kitab Rumi, saya rasa dalam muka surat 65. Ya kan? 65, iaitulah perkara yang keempat ataupun kelima, iaitulah tajuk kita dalam kitab ini ialah menyatakan syarruhut ta'am. Sangat loba manusia ini atas makanan. Itu dia, sangat lombok manusia ini atas makanan. Sebab itulah kita dah mengenali diri kita. Kita sebut dulu kan, Allah Ta'ala suruh kita perhatikan macam mana Allah Ta'ala ciptakan manusia ini, maka kita tahu komponen-komponen yang ada bagi manusia tadi. Iaitulah wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tadi, apakah kamu tidak perhatikan? Maka perhatikan tadi ilmu yang berkaitan dengan mengkaji benda-benda hidup. Ya, ilmu kaji hayat ataupun ilmu kita sebut biologis. Yang mana menceritakan kepada kita melihat diri kita dulu. Sebab manusia ini adalah sebaik-baik kejadian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kita tadi komponen jasad dan roh. Jasad pula ada organ-organ dia yang berfungsi, yang kita sebut pada siri yang lalu jasmani. Jasmani ini ada komponen luaran dan dalaman, hardware, software. Macam mana dua perkara ini, jasad ini yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi. Kita tengok dalam ilmu sains. Kemudian manusia ini Allah jadikan ada elemen yang kedua dipanggil ruhiyah. Roh. Kita ada akal, kita ada nafsu. Jadi bagaimana akal itu berfungsi? Akal manusia tadi Allah berikan dia peranan dia. Dan kemudian ada elemen-elemen tadi yang dipanggil nafsu. Yang mana nafsu ini dia sentiasa mengajak, menyeru manusia tadi kepada perkara-perkara keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu keinginan manusia ni. Dia mencenderungkan kita kepada perkara-perkara keburukan. Dia kuat ke situ. Jadi Allah Ta'ala berikan kita akal untuk berfikir, dan bagaimana akal tadi dengan petunjuk ilmu tadi dapat mengimbangi dan kita tadi mengawal nafsu tadi. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, kalau kita tengok ayat-ayat sekalian, ada tentang kategori dipanggil nafsu. Nafsu lawamah, lepas tu nafsu mutmainnah dan sebagainya. Sebab benda-benda ni dipanggil keinginan manusia tadi. Allah ciptakan tadi berbeza. Maka bagaimana keinginan manusia tadi dibantu dengan petunjuk daripada wahyu, iaitulah Alkitab, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab itulah kita tadi umat Islam ada panduan dan petunjuk, buku teks yang digunakan untuk umat akhir zaman yang Allah turunkan kepada Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teks ini dia melengkapi semua perkara yang ianya sesuai untuk semua manusia. Al-Quran habis tu kan. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW ini Allah utuskan dia
kafatan linnas, untuk semua manusia, bukan untuk satu kaum. Ya, tapi untuk semua manusia, untuk centralizekan balik pemikiran manusia, tindakan manusia tadi, supaya manusia tadi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan kenyang, kata di sini kan, kenyang, yang mana pengalaman disebut dalam muka surat 64 tu, adapun kenyang maka ada padanya tadi beberapa kebinasaan. Ada kebinasaan yang dulu disebut oleh Al-Imam Ghazali tentang lapar, kelebihan lapar tadi. Dia ada sebab Allah yang ajar kita kan. Dia ibarat kata yang menciptakan kita, maka dia tadi berikan kita panduan melalui Rasul bagaimana kita nak maintain kan sistem tubuh kita tadi, agar kita tadi dapat, orang kata, menjaga tubuh kita tadi, kita sehat sehinggalah akhir hayat kita. Macam kereta lah kan, Tuan cipta kereta tadi, dia tadi bagi kita guide maknanya kita pakai tadi mesti kita kena ingat servis itu dia kereta kita tadi, kita dah pakai, kita kena jaga dia, enjin dia tadi, dia ada dia punya tempoh dia dan sebagainya, supaya kereta kita tadi dapat bergerak dan memberikan pertolongan kepada tuannya tadi, untuk pergerakan dari satu tempat ke satu tempat dan sebagainya. Jadi kalau orang jaga kereta dia, lama boleh tahan. Kita kena tahulah kita nak apa ni, macam mana air minyak hitam apa semua, komponen-komponen lain. Dan saya pun pernah pakai ni kereta Nazar ni, tanya 9 tahun dah, tak ada apa pun, alhamdulillah kan. Jadi bila kita tanya sahabat-sahabat yang spesialis dalam bahagian ni, dia kata apa, Ustaz, kereta ni masalah dia yang heating ni, punca dia ialah T dia tu, plastik itu dia. Jadi tukar tu je, tukar tu pun RM12 je, tukar tembaga Ustaz. Itulah pakai lah. Lepas tu orang kata minyak hitam ikut dia punya garis panduan dia, cukup sampai tempoh tukar dan sebagainya, insya-Allah. Itu dipanggil basic dia. Jadi alhamdulillah kan, maknanya kereta lain pun macam tu lah. Ini pakai minyak, pakai kereta selagi tak hitam minyak tu, tak tukar. Ada orang tak pernah tukar, lama nak cerita, dia tak ikut. Jadi cepat lah. Jadi penggunaan tadi. Jadi kita pun sistem tubuh macam tu juga. Maknanya ada guide, panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini ditunjuk secara amali kepada kita, umat dia tadi. Siapa dia? Para Rasul alaihimus salatu wassalam kan, mereka tadi. Jadi dengan sebab itu dia kata di sini, yang keempatnya, bila terlalu kenyang manusia ini, kebinasaan dia apa? Lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Lemah akal dia ya, nak ingat ilmu, nak ngapai apa semua. Sebab itu otak kita ni dia perlu exercise kan, exercise nak tanya. Dan kita tadi di antara exercise otak tadi ada cara dia, dan di antara lagi ialah kita tadi jangan makan tadi yang melampaui batasan. Kerana ada dalam ingatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'khulu katsiran fatashrabu katsiran. Janganlah kamu makan banyak. Bila kamu makan banyak, fatashrabuna katsira, nescaya kamu akan minum banyak. Dia. Bila minum banyak, fatanamu katsiran, maka kamu akan tidur banyak. Tu dah kan, kuat tidur. Nak ceritanya, fatakhsiru katsiran, maka orang yang tidur banyak ini dia akan rugi yang amat banyak. Kita ni
Kan? Tidur je. Dah. Sedangkan kita tadi dah ada dah guide panduan kita. 8 jam bekerja, 8 jam untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 8 jam tadi untuk kita gunakan untuk kita rehat. Itu dah. Kan? Jadi ini bekerja ni. Sebab tu orang Eropah ni mereka mengkaji Islam. Yang kita kerja 8 jam ni sehari tu main mana? Kan? Yang kita cuti hari Sabtu Ahad ni pasal apa? Apa sejarah dia? Kita cuti ni hari Sabtu Ahad. Jadi dia ada kait dengan ibadat agama Yahudi dan Kristian. Nampak? Jadi revolusi industri tadi menceritakan kepada kita bagaimana timbulnya kita tadi standard bekerja dalam seminggu 40 jam. Dalam seminggu 40 jam. Mana dalam seminggu 40 jam tadi, kalau kita kerja satu hari 8 jam, maka 5 hari. 2 hari lagi untuk kita rehat tadi. Jadi orang Yahudi ni dia advance. Sebab itu mereka tadi menuntut cuti tadi pada hari Sabtu. Dipanggil Yaumis Sabat. Yaumis Sabat ni ialah hari perayaan bagi orang Yahudi. Sabat ni dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa kita terjemahnya ialah waktu hari rehat. Kan? Atau kita orang Yahudi. Hari Sabtu hari orang Yahudi. Hari ibadat dia. Jadi Kristian pun dia nak juga hari rehat tadi. Maka mereka menuntut cuti tadi, iaitulah hari Ahad. Hari kebesaran ibadat bagi orang Kristian. Orang Islam? Apa? Yahudi Kristian. Pasal mereka tahu nak meraihkan hari ibadat tadi. Kita tapi di 4 negeri ini alhamdulillah. Kan? Apa dia? Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor. Cuti hari Jumaat. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni hari ibadat umat Islam. Sebab itulah kelebihan hari Jumaat tadi disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penghulu bagi segala hari. Kita gunakan hari Jumaat tadi untuk mendapat ganjaran-ganjaran tadi, meraihkan hari kebesaran. Bukan maknanya kita disuruh tidur. Sebab dalam Quran kata, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila kamu telah selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Sebab itu disunatkan kita hari Jumaat tadi dipanggil hari kebesaran umat Islam, supaya umat Islam berkumpul hari itu. Dipanggil Yaumil Jum'ah Assembly. Berkumpul semua Islam. Cuti, kumpul. Sebab ini hari ibadat. Ada ganjaran dia datang cepat ke masjid, macam ni ganjaran dia. Sampailah khatib naik. Jadi kita nak meraih dengan pakaian, kita mandi semua, disunatkan dan sebagainya tu dia. Tapi apa yang berlaku bila hari Jumaat, orang Islam ramai tak sembahyang Jumaat. Kan? Sibuk. Tak apa dia. Tapi orang Yahudi ada ibadat dia, orang Kristian ada hari dia cuti. Orang Islam bila dikait dengan sejarah baru kita nampak. Kan? Tak apa hebatnya orang Yahudi dan Kristian ni. Kenapa? Kerana mereka telah mengkaji Islam. Agama Samawi kan. Orang Yahudi, orang Kristian bagainya. Yang mana bila sebut Yahudi Kristian ni, itulah ajaran Islam. Nama je. Kan? Para anbiya semua agama Islam. Jadi hari Jumaat, hari cuti. Kalau di Kelantan, di negeri-negeri Jumaat ni, yang cuti ni, hari Sabtu, hari bersama keluarga. Kalau Jepun pula, dia kerja 4 hari je dalam seminggu. Jepun 4 hari dalam seminggu. Tapi merit masa sama 40 jam. Mana satu hari 10 jam, kita 8 jam. Dia 10 jam. Kan? 3 hari dia cuti. Tapi gaji sama. Diberikan oleh kerajaan dia. Jadi kita tengoklah.
Tuan-tuan mana nak buka minda kita tadi supaya Islam tadi dia berikan kita panduan. Mak Islam ni. Rayalah disunatkan mandi, berkumpul tanya khabar hari Jumaat tadi kan, hari Jumaat tadi itu dia. Kita tadi yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hari Jumaat ini adalah hari penghulu bagi segala hari. Jadi ini lemah tadi bila makan terlalu kenyang tak ada apa ni. Jadi kena exercise. Sebab itu umat-umat dahulu cara pendidikan yang kita tengok kajian-kajian ini buat, anak-anak mereka dulu, ulama-ulama dulu, seawal usia tadi mereka dah dilatih menghafaz Al-Quran. Sebab itu sistem pendidikan ni panjang masa dia. Menuntut ilmu itu Rasulullah kata ialah tempohnya lama. Daripada ayunan buai sampai liang lahat. Exercise otak tadi. Jadi bila exercise otak tadi dengan baca Quran, dia hafal apa semua, dia cepat tangkap. Tapi dia ada adab disiplin dia. Tak boleh dari segi faktor pemakanan, dia tak boleh makan banyak sampai kenyang nak ceritanya. Dia kena ada cara dia yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, khasnya anak-anak yang di dalam pengajian tahfiz habis Quran baru dia belajar syariat. Syariat ni maknanya belajar ilmu-ilmu tadilah yang berkaitan dengan keduniaan dan juga kehidupan kita di dunia ni, kemahiran kita dan sebagainya. Itu dia cara dia. Dan kemudian yang kelimanya tadi, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid kan, pergi datang dia berulang-alik ke masjid sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang akan mendapat perlindungan daripada Allah SWT di akhirat nanti ialah mereka yang akan dinaungi oleh Allah SWT. Ada 7 golongan. Salah satu ialah mereka yang hati mereka tadi sentiasa terikat dengan masjid. Terikat tu sentiasa datang kan. Waktu tadi nak tanya, itu dah. Jadi ini datang ke masjid, balik. Sebab apa? Sebab masjid ni peranan dia kita tengok dalam sirah Nabi SAW supaya kita dapat buka lagi minda kita tentang fungsi peranan masjid. Sebab itu baru ni kita tengok hijrah, makna hijrah kan, kita baca sirah Nabi SAW daripada Mekah hijrah ke Madinah. Dan apabila berhijrahnya Nabi SAW ke Madinah tadi, apa yang Nabi lakukan? Iaitulah Nabi mendirikan masjid. Ialah masjid yang pertama yang dibina, Masjid Quba di Madinah. Jadi Nabi bina masjid tadi, maka wahyu tadi mengajar pada Nabi supaya manusia tadi tahu mengikut apa yang Nabi lakukan tadi, bahawa masjid ini dia bukan saja untuk ibadat khususiah, tetapi masjid ini adalah merupakan institusi pendidikan bagi umat Islam. Di situlah diajar tadi institusi kemasyarakatan, disitulah institusi pendidikan, dan masjid inilah institusi pentadbiran. Sebab itu tuan-tuan tengok kan dalam karya mana pengurusan pentadbiran masjid, ada anak karya dah, surau-surau. Jadi masjid tadi ada dipanggil nazir. Kalau kita di Selangor lah, kalau di wilayah pengurusi. Ya, jadi pengurusi tadi dia ada lajnah dia. Kan itu pentadbiran. Lajnah ni, lajnah bahagian ni, lajnah pendidikan kan, lajnah ni. Jadi maknanya kita diajak mentadbir, mengurus. Sebab itulah fungsi masjid tadi hablum minallah wa hablum minan nas. Ialah hubungan kita tadi dengan Allah dan nak mengajar manusia, hubungan manusia sesama manusia. Itu fungsi masjid. Ya, bukan semayang je, mari semayang balik, mari semayang balik. Tak. Maknanya kita diajar pentadbiran, bagaimana nak menguruskan masjid tadi. Semalam saya pun berjumpa dengan pengurusi sebuah di PPR Hiliran Nampang. Dia nak buat satu rombongan, dia kata nak pergi ke Kuantan Ustaz, sebab nak tengok macam mana pihak pentadbiran tadi masjid semayang subuh tu macam semayang Jumaat. Belah faham kan? Dia nak pergi tengok apa dia punya cara pengurusan tadi. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Dia ramai lah.
Kan? Nah, lepas tu ada masjid pula yang setengah tu nak datangkan anak-anak muda, remaja sebagainya, macam mana cara. Depa ada bagi datang subuh, bagi duit belanja pergi sekolah. Ada. Jadi bagulah. Ya tak? Masjid tadi dia tadi diraikan. Anak-anak tadi meramaikan. Lepas tu nyusunlah pengajian-pengajian ilmu untuk anak-anak remaja, kanak-kanak, untuk kaum wanita, untuk kaum bapa, ya tak? Dan sebagainya. Dan kemudian untuk golongan yang disebut sebagai Persatuan Warga Emas. Kalau di Kuala Lumpur ni dia dipanggil PAWER. Ada PAWER ni Persatuan Aktiviti Warga Emas. Jadi apa dia pengisian tu? Supaya kita tadi tahu. Kita ni dalam Islam kita nak tanya bekerja tadi sampai akhir hayat. Tu peranan. Kita bukan kerja makan gaji dah habis dah pencen dah. Saya kata, tapi kita bekerja dengan Allah Taala sampai akhir hayat sebagai seorang pendakwah dai. Kan kita menyampaikan Islam tadi kepada manusia. Itu fungsi masjid ni. Jadi orang yang beriman tadi dia berulang. Dia seronok. Sebab apa? Sebab pengisian tadi ada. Tapi kalau pengisian masjidnya hanya semayang saja, katanya, kan pergi balik lepas tu kunci dah ada benda. Habis. Jadi roh masjid tadi tiada. Tapi roh masjid tadi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa atawuz zakah. Jadi pentadbiran tadi dari segi ekonomi macam mana? Ada. Nak dapat sumber keuangan. Dia ada dalam sektor kemasyarakatan, kebajikan, ekonomi kemasyarakatan yang berkaitan dengan sektor kebajikan. Uruskan. Kita belajar pentadbiran, makna ekonomi macam mana. Nak dapat duit ni, tabung kita ada zakat, ada orang nak bagi infak, ada wakaf, ada dan sebagainya. Maka perkara-perkara inilah yang diguna pakai dalam sektor kebajikan tadi. Makna semua masyarakat tadi boleh mengambil bahagian. Untuk menderma, berikan sumber keuangan tadi kepada masjid. Tu dia ada tabung derma, ada tabung pembangunan, lepas tu pula ada dipanggil sedekah, ada hadiah, ada hebah, ada wakaf, ada wasiat, ada katanya dan sebagainya ada. Sebab tu kita tengok kan hari Jumaat kan, bila yaumil Jumaah, maka dari segi dana tadi boleh orang bagi sumbangan. Ada setengah masjid tu seminggu kan mencecah sampai belasan ribu seminggu. Jadi kan digunakan tadi Islam ni ada petunjuk yang diberikan tadi. Jadi ini orang yang beriman. Dan orang yang banyak kenyang tu, kenyang sibuk je makan, tak kira waktu. Cuba tengok tuan-tuan, kadang-kadang waktu sembahyang sibuk dengan makan. Kan? Kenapa kita tak boleh nak urus kan? Saya sendiri pun begitu juga. Kadang-kadang saya berkata, rumah kita. Kan? Kenapa kita tak boleh mengurus kan? Kalau kita nak makan, lainlah kalau kita tadi dalam suasana musafir. Kan? Musafir tak apa, kita ada apa ni? Kelonggaran yang diberikan oleh syarak tadi. Boleh jamak, ada jamak takdim, boleh jamak apa? Jamak takhir boleh. Sebagainya. Dan kita diberikan kemudahan selain daripada jamak, kita boleh kasarkan sembahyang kita tadi. Yang 4 rakaat kita diajar boleh lakukan 2 rakaat. Ini waktu maghrib, waktu apa ni, makan dia manusia ni. Mereka tak nampak masjid, mereka nampak tempat makan je. Jadi ini saya tadi. Jadi orang-orang yang banyak kenyang itu datang ia kepada jamban. Disebut situlah. Kenyang dah kenyang. Tapi orang yang beriman tadi ini dia. Orang beriman ni dia ada tahu tune dia nak nguruskan tadi. Kehidupan tadi. Waktu solat macam ni, kelebihan-kelebihan dan sebagainya itu dia. Maka pengarang dia kata, jika engkau berkata, sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Dia kira dia makan je kan, kenyang. Jadi cuba kita tengok sedikit sejarah para sahabat. Ada orang-orang yang hebat
yang mereka duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia? Kan mereka tadi. Sebab tu kita ada satu ilmu yang dipanggil ilmu kesihatan. Dulu kita ada belajar. Sekarang ni tak tahulah. Kan dulu kita sekolah dulu ada ilmu kesihatan. Ilmu kesihatan. Jadi kesihatan tadi dia ajarlah macam mana cara pemakanan kita, kan, pemakanan keperluan tubuh tadi, jenis-jenis makanan kita tadi untuk menjaga kesihatan. Bukan saja kita perlukan makanan yang cukup, tetapi juga makanan yang berlainan jenis. Berlainan jenis tadi apa dia? Ada yang jenis protein, karbohidrat, lemak, air, garam galian, vitamin, ampas-ampas sayuran, rencah-rencah dan sebagainya. Itu dia. Kalau galian tadi, garam galian, dia ada kalsium, itu ada natrium, iodin, dan sebagainya, zat besi dan sebagainya. Ini dia. Sebab asasnya tadi Allah Ta'ala kata falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu perhatikan tentang makanan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita sebut dulu, kan, kategori yang disebut oleh para ulama tadi, makanan kita ni namanya manusia, kita makan tuan-tuan. Jenis apa? Dia sayuran, buah-buahan, kemudian jenis yang dalam kategori hayawan. 3 tu je, kan, sayuran, buah-buahan dan jenis daging. Itu dah pemakanan kita. Sebab apa? Sebab itu Allah ciptakan gigi kita ni. Ada gigi geraham, gigi taring, apa semua, kan. Sebab apa? Sebab dia nak mengimbangi ketiga-tiga perkara ni untuk kita makan tadi. Jadi Allah Ta'ala ciptakan. Sebab tu kita tadi Allah tunjukkan jenis di laut, maknanya kita boleh makan apa saja sumber daripada laut, sungai, kan, sebagainya. Maka ada jenis-jenis binatang yang Allah ciptakan tadi yang kita baca dalam surah Yasin. Wa minhu ta'kulun, dan sebahagian daripadanya kamu makan daging dia, dan sebahagian daripadanya kamu minum susu dia, dan binatang tu manfaatnya bila untuk kamu gunakan dia sebagai pengangkutan. Kan dalam surah Yasin baca. Jadi jenis-jenis binatang ni, maka dia datangkan syariat tadi, tunjuk jenis binatang yang boleh kita makan. Binatang yang boleh kita makan, daging dia, minum susu dia dan sebagainya, maka syarak menunjukkan kepada kita. Jadi bila kita makan tadi pula, ialah apa yang perlu. Rasulullah kata tadi, ialah perut kita ini adalah merupakan tempat segala penyakit. Perut. Sebab itulah kita tadi diajar menjaga dan mengawal makanan perut daripada makan terlalu banyak. Ianya adalah merupakan kaedah pencegahan penyakit yang berkesan. Sebab tu ilmu kesihatan penting. Tapi tak tahulah sekarang ni ada lagi tak? Kan kita sekolah dulu kan, ada subjek ilmu kesihatan. Dulu ada tulis ilmu kesihatan, ilmu kaji hayat, ilmu alam, kan. Masa tu lepas tu baru ditukarkan kepada bahasa Latin. Apa dia? Iaitulah ilmu alam tadi, geografi, ilmu hisab bahasa Arab kepada matematik. Ilmu yang berkaitan dengan kaji hayat ditukar kepada biologis. Jadi banyak ditukarkan kepada bahasa Latin, yang akhirnya sistem pendidikan tadi, sekularisme tadi, memisahkan ilmu tadi yang kita belajar dengan Al-Quran, wahyu. Sedangkan Al-Quran ni adalah gedung ilmu. Jadi ini kita bila tengok tadi, mana kita kena setting balik, betulkan balik dalam sistem pendidikan yang hari ini pun alhamdulillah ke arah maknanya memberikan panduan dan petunjuk yang mana sumbernya tadi diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk dia. Jadi ini kenyang, orang yang jenis kenyang je dia punya ni. Maka betapa aku nak meninggalkan dia? Maka dijawab soalan tadi. Bahawasanya yang demikian itu mudah
atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur, dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Itu dipanggil dia punya exercise. Sebab itu kita tengok ada jenis-jenis orang ni dia makan sayur-sayur je. Bila makan sayur-sayur tak cukup sebab makanan tadi dia mesti seimbang. Cara pemakanan tadi dia tak boleh makan satu jenis je, sayur je. Sebab itu keperluan energi untuk manusia tadi, keperluan tadi. Sebab itulah dalam bab makanan ni kalau nak cerita kan banyaklah. Kan macam mana Rasulullah orang yang baru nak sembuh penyakit tadi, dia kena makan jenis-jenis yang lembut. Itu dia makan jenis yang lembut, jenis-jenis buah-buahan, jenis-jenis macam dipanggil talbiyah. Talbinah ni bijiran. Sebab ada jenis-jenis macam oat dan sebagainya. Ada. Tahu. Macam kita tengoklah kalau kajian tu kan, masa daripada kanak-kanak kecil, sistem tubuh dia tak kuat lagi, pemakanan dia macam mana. Lepas tu kita naik usia-usia. Bila dah usia 40 tahun, dah naik sampai 60 tahun, 60 tahun pula ke atas pula, macam mana pemakanan dia. Jenis-jenis benda yang dia makan. Kan sebab kita dah, orang kata usia dah berumur ni, dia tak macam muda. Jadi apa yang perlu? Tapi kita makan tadi dalam kuantiti ke, atau kita nak cari pemakanan yang berkualiti? Rasulullah ajar. Sebab itu dalam kita tadi diajar tentang satu perkara namanya puasa. Puasa. Sebab itu ada puasa yang wajib, ada puasa sunat. Ini semua dipanggil pembentukan sistem tubuh tadi melalui kaedah-kaedah tadi. Kalau semayang untuk pergerakan, semayang tadi pergerakan, mana jasad kita supaya kita ni bergerak. Itu dah anggota kita. Puasa dia satu latihan ibadat yang berbentuk rohiyah. Dia rohiyah. Kalau zakat ialah ibadat tapi dalam bentuk material. Macam mana kita nak gunakan harta kan kita tadi sebagainya. Itu dia. Adapun ibadat haji dia merangkumi ibadat jasad, rohiyah dan juga yang berkaitan dengan harta. Itu dia petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW dalam kehidupan kita tadi. Bila kaitkan dengan ibadat, maka bagaimana kita nak gunakan tadi, nak jadikan setiap apa yang kita lakukan ianya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa kan, puasa tadi, puasa-puasa sunat ni dia ada amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Puasa sunat tadi ada puasa sunat hari Arafah. Hari Arafah ni iaitulah 9 Zulhijjah. Dan kemudian puasa sunat pula ada hari Ashura dan juga Tasu'a 9 dan 10 Muharram. Kemudian sunat puasa Isnin Khamis. Kemudian ada puasa tadi sunat 3 hari bagi setiap bulan. 13, 14 dan 15 hari bulan. Kemudian ada puasa tadi mengiringi puasa wajib tadi 6 hari di dalam bulan Syawal. Jadi Isnin Khamis ni apa dia? Maka Rasulullah kata tu'radul a'mal yaum isnain. Dibentangkan segala amal ibadat yang kita lakukan ini pada hari Isnin. Itu dia. Dan Khamis. Maka fauhibbu ayyurada amali wa ana shaimun. Dan Rasulullah kata aku suka bahawasanya dibentangkan segala amalanku itu sedangkan aku tadi sedang berpuasa. Isnin Khamis kan, sebab kita Isnin Khamis selain daripada puasa wajib. Dan dalam hadis Nabi SAW pula yang kita puasa tadi, yang mana saumun salasatin min kulli syahrin. Tu dia, makna puasa 3 hari bagi setiap bulan tadi, iaitulah sama puasanya tadi, iaitulah selama apa dia? Selama-lamanya. Paksa kan? Ada exercise tadi 13, 14, 15. Agama lain ada tak puasa, Ustaz? Ada. Agama lain pun ada puasa. Sebab kalau dia mengikut petunjuk daripada Alkitab, mesti ada amalan-amalan sebegini. Sebab itu India, kaum Hinduism pun ada puasa. Tapi bila dia tak ikut petunjuk yang
terakhir tadi, maka cara puasa betul. Orang Yahudi, orang Kristian, yang Allah Ta'ala kata kan. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW dilengkapkan. Amalan-amalan yang dulu, maka disusun, dilengkapkan, maka syariat Nabi Muhammad ni adalah syariat yang terakhir. Maka kita ikut. Cara dia, berpuasa dan sebagainya, tu dia. Jadi ini, sebut tadi, makan dan sebagainya. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah menyedikitkan itu adat bagi kita. Dilatih. Jangan kita ni hari-hari duk ingat makan je. Tak ada orang ingat nak puasa. Tak ada orang kita nak mana menjaga tubuh kita tadi, supaya injin Maidah tadi dapat berfungsi dengan baik. Sebab itu dalam Islam tadi kan, amalan-amalan tadi Rasulullah ajar kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Makna makan tadi tak adalah sampai kenyang sangat. Sebab apa? Untuk menguatkan tubuh kita beribadat kepada Allah SWT. Jadi barat dia mengkaji tentang ilmu yang berkaitan dengan pemakanan. Kita pun macam tu je, ilmu. Allah Ta'ala ajar kepada kita. Cuma kita ni dalam sistem pendidikan, makna ilmu-ilmu ni perlu kepada manusia tadi. Ilmu, sebab itu dalam bidang fiqh, dan dalam bab fiqh ada 6 bahagian, department. Ibadat khususiyah, bab bersuci, bab apa ni nak ceritanya, nak tahu pemakanan apa semua. Kemudian undang-undang kekeluargaan dalam Islam, yang berkaitan dengan konun jenayah dalam Islam, yang berkaitan dengan ekonomi dalam Islam, yang berkaitan dengan politik dalam Islam, dan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dalam Islam. Itu fiqh. Makna lengkap. Betul pula ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tadi macam mana kita tadi nak menjaga bahagian-bahagian ruhiyah kita tadi, kita tadi, untuk jaga kesihatan kita tadi. Jadi itulah, kita pun dulu kadang-kadang pemakanan hari ni, cuba tengok, banyak yang boleh membawa kepada penyakit, makanan-makanan. Jadi kita kena tahulah kan, dia dengan makanan segera apa semua kan, air bikarbonat lah apa semua. Itu dah. Jadi kita bukan tak boleh minum, boleh, tapi pandai kita mengawal nyusun tadi kan, barulah kita ni tidak nak ceritanya habis. Sebab tu hari ni orang muda pun ramai dah kena kencing manis kan, meningkat orang muda ni. Pasal apa tu lah, air jenis-jenis Coca-Cola lah, apalah semua tu dah jadi amalan mereka tadi. Akhirnya mereka tak sedar membawa penyakit tadi. Bila apa? Usia kita dah meningkat. Muda tak apa lagi, sebab sistem tu kuat lagi kan. Bila kita dah naik 40 ke atas tu, dia dah makin lemah. Itu yang bila lemah tadi, penyakit tu lah, kencing manis lah, apa lagi, sakit apa ni lah, lutut lah, sakit itulah, sakit ini, dia akan mari kemudian kan. Jadi itu dah dia kata. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dah masuk ke? Belum lagi? Sikit lagi? Tinggal tu 2 minit lagi, sikit lagi dah. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya menyedikitkan makan itu ada 3 pangkat. Kita sedikit makan, tapi makan yang berkualiti. Kalau kita makan banyak pun, tapi makanan yang tidak berkualiti, dia akan mengundang pelbagai penyakit kan. Nabi ajar macam mana kita tadi. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab Al-Azkar, itu Syama'il Nabi kita Muhammad SAW, dalam kitab-kitab ilmu tasawuf tentang adab makan dan sebagainya, itulah dia kan. Kita tak boleh makan, Nabi tak galak. Nabi tak makan jenis makanan-makanan yang panas. Ni makanan panas kita ni kan. Jadi tu, sebab tu kita tengok orang yang makan banyak jenis yang panas-panas macam belah sana kan, mungkin negara dia sejuk kan, nak makan jenis-jenis panas tu. Tapi kalau di Arab nak kitanya lain. Tapi apa sebab? Sebab itu keadaan faktor geografi tadi yang berbeza tadi, bagaimana mereka tadi nak menyesuaikan. Macam kita dululah, kita orang kata di negara Arab
ada negara sejuk, musim sejuk, apa semua. Jadi macam mana kita ni duduk khatulistiwa, kita pergi belajar di sana. Jadi mereka bagi ingatan, dia kata apa, kalau ustaz masa dulu kalau nak pergi belajar di sana, baik di Europe ke apa ke, kita kena ikut cara makan orang sana. Kan? Kena ikut apa yang mereka makan, kita kena lalu kan. Tahu dah. Ini kita ni tak dapat nak menyesuaikan. Sebab apa? Sebab negara dia orang ni tak sama. Kan? Mereka sejuk. Tahu dah. Jadi mereka tadi ada jenis pemakanan tadi yang menjadikan tubuh mereka tadi tahan, kuat. Tahu dah. Ada kalau orang Arab ni dia panggil laban. Tahu dah kan? Laban. Satu baldi tu tuan-tuan. Sejuk. Satu keluarga makan. Pemakanan tu. Kan? Daging. Tanya sebab apa? Sebab nak bagi panas. Kan? Tu yang kata-kata keinginan bila makan jenis-jenis ni dia merangsangkan nafsu tadi. Sebab itu orang yang jenis makan jenis sayur-sayuran ni dia punya tu down. Kan? Dia down dan dia ni tak kahwin. Dia dah macam Sholin, kan? Sholin tu dia jenis pemakanan dia sayuran lah. Dia tidak apa ni, dia tak makan daging, benda-benda berdarah. Sebab itu mereka tadi tak kisah dalam bab-bab tu, sebab dah nafsu seksual tu dia down. Tapi kalau mereka makan daging unta, makan daging kuda, jadi macam kuda. Kan? Dia liar nak cari. Tu faktor-faktor pemakanan tadi. Jadi yang pertama, kita ambil yang pertama saja. Pangkat yang pertama ialah as-siddiqin. Siddiqin ni ialah orang yang benar. Iaitulah orang ini, jenis ini, pangkat ini, mereka menyimpan atas kadar memelihara badannya daripada binasa. Dan iaitu kadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Sebab akal kita, sebab itu Nabi ajar tadi, pemakanan tadi untuk akal benda yang manis. Kan? Benda yang manis. Sebab itu kita tengok tahnik. Kan? Tahnik tu apa yang diberi kepada budak tu? Madu. Tu dia, kan? Madu, lepas tu buah tamar. Sebab apa? Sebab ini untuk menguatkan minda. Tu dia. Sebab tu kita pun jatuh kismis, ada amalan ni kan? Amalan kismis untuk apa ni? Sebab nak kuatkan minda tadi. Tadi. Jadi sebab itu tahnik tadi dimulakan tadi dengan budak tadi seawalnya diberikan tadi. Ada tahnik madu tadi apa, rangsang tu nak bagi dia kuat permulaan tadi. Kita ni pun macam tu lah. Jadi makanan kita pun ada makanan tadi yang kita sunatkan benda-benda yang manis. Sebab itu kita puasa pun macam tu juga kan. Kita puasa bila berbuka tadi Nabi kata sunat kita cari benda-benda yang manis dulu. Buah tamar kan, yang bersifat akali. Jadi akali tadi air lah kita minum tadi, sebab nak neutralkan tadi maidah perut tadi. Jadi ini dia kata makanan tadi sebabnya kurang daripadanya akan binasa akal dan menyebabkan mati. Maknanya orang dulu dah diajar tentang ilmu pemakanan. Kan? Ilmu pemakanan tadi. Jadi kalau makan ni macam mana? Minum susu kan? Itu untuk keperluan-keperluan tadi. Kemudian kalau makan tadi ada jenis daging. Kalau Arab tu shawarma lah, kambing lah, apa semua kan. Yang kita tengok kat sini lah jenis pemakanan orang Arab. Tapi kalau jenis pemakanan orang belah timur pula, tapi di Malaysia ni semua ada kan. Apa dia? Western, Eastern, Northern, Southern. Ada kat Kuala Lumpur ni. Makan je lah bagi cari kan. Restoran apa? Cina pun ada kan. Laksmana apa? Laksmana apa ni? Tu kan dekat sini kan. Kat masa tu kah? Masih lagi ada kah? Yang penyanyi kumpulan rock tu. Yang apa ni tu. Kan? Betul makanan utara. Tu dia daripada jenis-jenis Thailand, Siam. Tu dia makanan belah selatan. Tu dia kita tu mi muar lah apalah semua kan, mi apa ni semua makanan tu, jenis masakan Minang lah apa semua. Lepas tu pula timur masakan apa, kalau jauh lagi tu jenis-jenis orang Cina kan, bahasa Cina macam mana. Kalau dekat sikit ni belah orang Pantai Timur macam mana dia punya jenis-jenis pemakanan tadi. Jadi kita diajar ilmu tadi supaya kita tahu apa yang kita makan tadi
You are what you eat. Kamu ini adalah apa yang kamu makan. Jadi maknanya ilmu tu ada, cuma kita je lah. Kan? Kita ingat tadi bila ilmu tu ada, kita pandai-pandai lah nguruskan tadi. Kalau kita nak sihat, ikutlah. Tapi kalau kita nak sebaliknya, macam tu lah. Tapi kalau sekali-sekala teringin makan tu, tak apalah. Kan? Orang kata nak ambil, nak rasa je. Tak ada masalah. Kan? Kita tadi, itulah yang diajar kepada kita oleh baginda SAW. Kerana orang yang banyak kenyang ni, dia akan timbul sifat-sifat yang negatif. Tamak. Ada. Sebab tu kita tengok tadi, orang yang kadang-kadang kaya pun tak cukup-cukup. Betul kan? Ambil atau orang lagi. Dan sebab tu dalam Islam tadi, dia dosa besar. Orang yang mengambil dan memberi rasuah. Kan? Sebab apa? Sebab bila kita makan benda-benda yang bukan daripada sumber yang halal, akan lahir sifat-sifat keji. Apa dia? Kleptomania, dipsomania, fenomania dan juga depresif. Itu dari segi ilmu psikologi. Kan? Nabi kata, kullul lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Tiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka itu lebih layak baginya. Itu dalam bidang ilmu tasawuf. Kan? Sebab apa? Sebab kalau kita mencuri harta orang, ya tak? Saya mencuri harta Pak Imam, saya kata, dia je, seorang je. Tapi kalau rasuah, dia melibatkan harta umum. Kan? Jadi besar dosa tu. Jadi itulah dia sebut kata, perkara-perkara ini ditegah oleh agama dan termasuk di kalangan dosa-dosa besar dan wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita belajar ilmu tasawuf ni, banyak benda-benda yang diajar kepada kita berkaitan dengan rohani. Ya, tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti yang kedua daripada beberapa perkara tadi, bahawa terpada ia dengan setengah cupok tiap-tiap hari, dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Sebab tu sepertiga perut kita ni untuk makan, untuk minum, dan yang bahagian ketiga untuk kita ni pernafasan kita. Cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada seri akan datang. Adakah soalan yang nak tanya? Kalau ada. Ya, saya. Dia sebenarnya kalau soalan begini, kita zahir je nampak macam bercanggah, kan? Tapi sebenarnya hakikatnya tidak bercanggah. Cuma Nabi tadi, macam ulama-ulama dulu pun dalam kitab-kitab ilmu tasawuf, dia kerap makan, kan? Ada di antara kerap makan, tapi dia makan tadi dalam kuantiti yang sedikit, kan? Tapi kerap. Ada yang makan, tuan-tuan, dia makan sekali makan banyak, kan? Sekali makan banyak, tapi esok dia puasa, lusa dia puasa. Dia banyak cara, kan? Kita kata tadi, maknanya kita tadi Allah berikan ilmu tadi, bagaimana cara kita tadi menguruskan diri kita, kan? Sebab itu kalau kita tengok, macam saya belajar dulu di pondok Pasir Tumbuh, anak tok guru, dia sepagi tu dia makan 8 keping roti canai. Saya termenung tengok, tanya dia, siapa makan banyak ni? Dia kata dia makan banyak, esok puasa. Esok dia puasa, dia selang-selang, kan? Jadi dalam kitab ni macam-macam cara ulama-ulama dulu, kan? Cuma yang kita tadi, dia tidak bercanggah. Cuma yang kita kata makan tadi ialah supaya kita tadi tidak melampaui. Itu yang ditegah, kan? Tapi kalau kita susun tadi, makanan pun dia ada makanan seimbang, kan? Dan sebagainya. Apa yang kita makan tadi ialah sesuatu yang dipanggil berkualiti. Itu asas dia, kan? Jadi kita makan tadi macam kita lah, ke waktu kita makan, kan? Tapi makan tadi dari segi kuantiti ke kualiti. Jadi ada. Sebab tu makan tadi kalau ikut waktu pun tak ada masalah, kan? Kita tadi kita tahu kita punya perut kita, jadi kita boleh susun
Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila kita kursus seminar ni, banyak pula dia punya tu. Kan? Bab makannya pagi. Tu dia. Jadi bila kursus tadi, makan satu hari 6 kali. Tu yang kadang-kadang kursus tu, dia kurang nak bagi tumpuan. Sebab apa? Makan. Sedap-sedap pula tu. Jadi benda-benda ni pun kita kata tadi tak salah, cuma kita je yang uruskan tadi. Kan, kalau kita nak berada dalam kursus tadi, kita nak supaya kita tadi dapat sesuatu lebih baik, kita dah ada dah ilmu tadi, kita susunlah. Kalau orang tak tahu, sedapnya ini kursus ni, kalau macam ni sehari 6 kali ni kita bedal lah. Habis dia datang kursus tadi, habis lah kan. Kadang-kadang dia tadi dah kenyang sangat, tak dapat satu natijah yang baik tadi. Tapi pihak penganjur tadi dia kena susun lah kan, tahulah menu. Macam kita pun tahu ada waktu-waktu ni yang kita susun supaya kita nak capai matlamat tadi dalam kursus kita tadi. Itulah juga dengan soal makan tadi kan, makna individu tadi berbeza, tetapi berbeza tadi cara tadi, jangan sampai kita ni menjadikan makan tadi yang melampau. Itu dia. Wallahu a'lam. Ada lagi ke? Dia boleh tengok dalam kitab Ilmu Tasawuf tadi, ada Imam Ghazali pun ada, Syekh Abdul Samad Al-Falibani pun ada dalam kitab Syiarus Salikin. Jilid yang kedua. Betul ya? Jilid yang kedua dia ada cerita tentang adab makan dan sebagainya. Jadi wallahu alam. Saya rasa kalau tak ada tu, kita tangguhkanlah kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri akan datang. Boleh lagi persoalan-persoalan itu ditimbulkan, dan kita pun boleh lagi mendapat jawapan-jawapan yang lebih, orang kata, lebih lengkap lagi dalam persoalan yang kita ajukan tadi. Insya-Allah kita tangguhkan dengan tasbih kafatul mali dan surah wal asri, dan kita iringkan dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا تأويلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.